Pertama sekali isu talfiq mazhab. Talfiq mazhab ni kita tukar-tukar mazhab dalam satu masalah. Kita ambil uduk mazhab Syafi'i, batal uduk kita ambil Ahmad bin Hanbal. Boleh ke tak boleh? Ulama beza pendapat. Tapi pendapat yang saya pegang, selagi mana ia tidak berkaitan dengan undang-undang mahkamah, bukan berkaitan dengan muamalat, maka kita boleh untuk talfiq. Bukan muamalat yang berkaitan dengan undang-undang mahkamah lah. Okey. Sebenarnya talfiq ni, kalau ikut tuan-tuan, boleh ke tak boleh? Sebelum saya nak jawab lebih panjang, tukar-tukar mazhab ni boleh ke tak boleh? Sahabat-sahabat mazhab apa? Syafi'i. Dengan yakinnya. Orang yang bermazhab Syafi'i, adakah anda semua mendengar muzik? Dengar muzik. Adakah muzik itu halal? Menurut mazhab Syafi'i, haram. Muzik dalam mazhab Syafi'i haram. Siapa beli gitar, pembelian dia tak sah. Dan orang yang nampak gitar kawan dia, dia pergi pecahkan gitar tu, dia tak perlu ganti kerana benda haram. Orang yang beli barang dalam mazhab Syafi'i mesti sebut saya beli, saya jual. Secara lafaz mesti sebut saya beli, saya jual. Sahabat-sahabat pergi ke Walmart, ada sebut saya beli, saya jual? Boleh, kita boleh implement. Sebab sebelum ni tak tahu, mungkin Allah Ta'ala ampun kita sebab kita jahil, kita buat. Tapi kalau beli air gedegang, tahu air gedegang? Air gedegang ni air kat mesin. Bila kita masuk duit, so kita tekan gedegang macam tu kan. Kalau kita beli dekat air mesin gedegang, kita bolehlah sebut saya beli. Bila dia nak sebut saya jual? Sekali ikut mazhab Syafi'i tak sah pembelian tu. Kita beli barang, kadang-kadang kita tempah baju. Mungkin balik Malaysia tempah baju raya, ataupun kat sini pun ada yang tempah baju. Kadang-kadang dia minta deposit pada kita. Adakah itu sah menurut mazhab Syafi'i? Tak sah, mesti bayar penuh. Kadang-kadang kita beli rumah, kita jalan-jalan kat pasar raya, tengok ada orang nak jual rumah. Kita pun tengok, macam berkenan. Dia kata, sir, kalau you nak, you kena bayar booking $1,000 contoh. Kat Malaysia RM1,000 kan, RM1,000 kena bayar. So kita bayar RM1,000 untuk booking. Kita pun sign agreement booking. Lepas tu nanti baru kita bayar 10%. Sama ada kita nak bayar dengan KWSP ke, kita nak bayar dengan duit sendiri ke, terpulang. Tapi bayar RM1,000 dulu untuk booking. Lepas tu baru kita uruskan proses untuk keluar KWSP 10% tu. Yang 90% tu kita akan guna financing daripada bank. Adakah itu ikut kaedah mazhab Syafi'i? Tak sah. Kalau ikut mazhab Syafi'i itu batil. Jual beli itu salah, berdosa orang yang buat. Jual beli itu dipanggil urbun. Urbun ni maksud bayar cengkeram. Kalau jadi beli, itu sebahagian daripada harga. Kalau tak jadi, itu burn. Mazhab Syafi'i kata itu batil kerana makan harta orang secara batil. Dia makan RM1,000 tu untuk apa? Dia bukan bagi rumah pun, bukan bagi apa. Makan RM1,000 batil gitu Ramai orang buat hari ni kat Malaysia, yang beria sangat kata Syafi'i. Tapi beli rumah, keluar pada mazhab Syafi'i. Dan dia tak sedar diri pun. Orang tukar mazhab, Wahabi. Aku keluar mazhab Sunni. Talfiq mazhab berlaku dalam kehidupan kita. Dan kata Wahbah Zuhaili, kalau kita tak benarkan talfiq ni berlaku dalam kehidupan Islam, kehidupan Muslim, Islam akan menjadi sempit. Orang awam, amalan dia akan jadi terbatal. Pergi bank. Kalau kat Malaysia sekarang kita ada Islamic banking kan, kat Malaysia beli motor, kita beli motor tu bukan kita beli, kita sewa je. 4 tahun sewa motor tu, bayar bulan-bulan. Lepas tu baru bank jual kat kita. Kita ada satu agreement janji. Janji tu ikut kaedah mazhab Maliki. So kita sign, ikut Maliki. Tak sedar diri dah tukar mazhab. Tapi tuan-tuan, sahabat-sahabat, sebenarnya walaupun ada yang kata saya mazhab Syafi'i, tapi sebenarnya itu hanyalah dakwaan.
Kerana sahabat-sahabat semua, sebenarnya sahabat-sahabat ni tidak bermazhab. Kerana orang awam ni tidak ada mazhab untuk dia. Mazhab orang awam adalah mazhab ustaz dia, mazhab orang yang mengajar agama pada dia. Yang kata mazhab Syafi'i ni orang yang mengaji mazhab Syafi'i, orang yang belajar kitab Syafi'i, belajar fatwa-fatwa Imam Syafi'i, baru boleh dikata dia tu mazhab Syafi'i. Kalau dia belajar mazhab Syafi'i pun dah, kitab Syafi'i pun dia tak pernah tahu, dia bukan mazhab Syafi'i, walaupun dia mendakwa dia mazhab Syafi'i. Sebenarnya mazhab orang awam adalah mazhab ustaz yang mengajar agama kat dia. Maka sebab tu kalau orang awam dia tanya, "Ustaz, apa hukum ni Ustaz?" Boleh. Dia tak pernah tanya, "Ni mazhab apa Ustaz?" Tak ada, dia tak tanya. Dia kata, "Okey, Ustaz kata boleh." So jangan risau, talfiq mazhab berlaku. Dan kadang-kadang telah diinstitusikan pun. Bayar zakat pakai duit, dia tak ikut kaedah mazhab Syafi'i pun. Okey. Kemudian pasal sertu anjing ni, orang Melayu dulu panggil samak, sekarang ni nak beza samak kulit dengan samak babi, so dia kata babi tu sertu. Okey. Saya ada satu kuliah, kursus pengurusan najis berat di Penang. Majlis Bandaraya Seberang Perai jemput saya untuk buat benda tu, sebab dia orang ni kan, orang bandaraya ni terpaksa cuci longkang pasar yang ada jual babi, menguruskan tong sampah yang ada najis babi. Kadang-kadang nak urus tong sampah, dia tengok hidung tu macam kan, melihat dia hidung babi tu kan. So dia susah, dia pening macam mana nak uruskan. Hari-hari kena buat benda tu, takkan hari-hari nak kena mandi dengan air tanah kan. So dia jemput saya untuk pergi, dan saya pun huraikan dalam masalah babi ni memang ulama khilaf, beza pendapat, adakah kena sertu ataupun tidak. Anjing tu pun sebenarnya ulama beza pendapat yang mana satu yang kena sertu. Kerana hadis Nabi SAW riwayat Abu Hurairah, Nabi kata, "Idza walagal kalb ina'a ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturab," ataupun ulahunna biturab. Bila mana anjing jilat bekas makanan kamu, hendaklah kamu basuh 7 kali. Kali pertama tu dengan tanah. Yang tu ulama khilaf, yang kena sertu ni jilatan saja ke atau badan dia sekali. Dan ulama tak beza pendapat kalau kering dengan kering, kalau basah dengan kering. Kena tak sertu? Kalau bulu dia basah, peluh dia, air kencing dia. Syafi'i kata kena. Sebahagian ulama macam Syaukani dia kata tak kena, air liur saja yang kena, kerana ahli tu sebut air liur. Ini yang saya kata tadi, perbezaan pendapat dalam nak menentukan ataupun dalam mentafsirkan dalil. Bila Nabi kata jilatan, mazhab Syafi'i kata jilat tu sebab anjing ni biasalah jilat, so Nabi mention benda yang obvious, tapi menunjukkan semua cecair badan dia perlu disertu, kerana Nabi mention benda yang obvious. Kita manusia masa dia selalu mention benda yang obvious. Nampak orang botak, botak, ya. Nampak orang gemuk, ya. Betul. Tapi orang yang ada rambut, rambut, ya. Kerana rambut ni benda yang tak obvious lah, benda yang semua orang ada kan. Bila botak tu jarang orang botak, ya. So manusia sentiasa obvious, mention benda yang obvious. Itu tafsiran mazhab Syafi'i. Adapun Syaukani dia kata tak, anjing ada dalam rumah Nabi. Ketika mana Jibril tak datang, lambat datang, tiba-tiba anjing masuk dalam rumah Nabi. Tak ada periwayat yang kata Nabi pergi sama, anjing masuk dalam Masjid Nabawi, Nabi halau keluar. Tapi tak ada periwayat kata Nabi sama, menunjukkan dia hanya jilatan. Itu khilaf di kalangan para ulama dalam menghuraikan dalil itu. Kemudian pergi pula pada anjing tu sendiri khilaf, pergi pula pada babi. Babi memang dalil tak sebut langsung, nas tak sebut, nas hanya sebut, hadis tu hanya sebut anjing. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata, oleh kerana babi ini lebih teruk daripada anjing dari sudut statusnya, kerana pengharaman babi itu disebut dalam Quran, maka babi lebih utama untuk disamak. Itu pendalilan Imam Syafi'i. Tapi pendalilan ini tak dipersetujui oleh majoriti ulama. Majoriti mazhab kata tak. Malik kata, Imam mazhab Maliki kata tak perlu sertu babi. Mazhab Hambali pula kata juga tak perlu, kata sebahagian pada mazhab Hambali kata tak perlu sertu.
Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i juga mengatakan dari sudut pendalilan, dari sudut dalil, mazhab majoriti lebih kuat. Maksudnya babi tidak perlu disertu. Kalau disentuh, hanya perlu dibasuh biasa saja. Ini berdasarkan pada hadis riwayat Bukhari. Nabi ditanya tentang bekas makanan ahli kitab. Bekas makanan ahli kitab, kalau tak ada ruang yang lain, melainkan hanya ada bekas itu je, Nabi kata kalau in kana labudda faghsilu, kalau perlu juga untuk dipakai, tak ada yang lain, pakai, tapi basuh dulu. Tapi Nabi tak kata basuh dengan air tanah. Sedangkan ahli kitab ni ada di zaman Nabi, ahli kitab yang makan babi. Maka saya berpandangan, inilah pandangan yang tepat, babi tidak perlu disertu, hanya perlu dibasuh biasa saja. Lebih mudah kan? Lebih mudah kan? So orang yang datang dengar kuliah saya tu, dia macam lega, dia kata, kenapa ustaz baru datang hari ni? Saya dah kerja 15 tahun dekat tempat ni, hari-hari benda tanah. Saya kata, tak apalah 15 tahun mandi tanah daripada 35 tahun kan. Paling tidak kita tahu dalam Islam ni tak ada istilah too late. It's never too late. Selagi mana kita hidup, maka selagi itu kita berubah bila datang kebenaran, bila datang ilmu yang baru.